Okay, Assalamualaikum. Hello there viewers. Hari ini saya bersama Ustaz Suhaimi Mahmud, Johan Kori Pulau Pinang pada tahun 2006 dan 2007. Okay, hari ini kami akan meresensikan buku ini, buku Rahsia Tulisan Al-Quran oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor. Okay, Ustaz, pertama sekali, Ustaz rasa buku ini sesuai tak sebagai bahan bacaan di bulan Ramadan? Ramadan ini dikatakan sebagai bulan ibadat. Masyarakat Islam membuat ibadat di dalamnya, termasuk membaca Al-Quran. Dalam masyarakat kita, membaca Al-Quran sudah menjadi satu tradisi sebagai kita darus dan sebagainya. Orang ulun membaca sahaja. Ulun ni bahasa Pulau Pinang. Selalunya begitulah. Masyarakat bersungguh-sungguh membaca Al-Quran ni. Tapi tidak ramai yang cuba mentadabbur ataupun membaca terjemahan, memahami Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya memahami apa yang dibaca itu adalah lebih baik. Selain daripada membaca terjemahan, membaca tafsir, elok juga kalau kita membaca buku ni. Sebab ada rahsia di dalam tulisan Al-Quran itu sendiri. Buku ini kenapa saya boleh syorkan kenapa saya sangat suka buku ni. Pertama sekali buku ini sangat senang dibaca. Okay, right? Dia color-color sangat menarik. Ya, menarik. Untuk orang awam yang malas baca buku kitab kuning ke apa ke, ini sangat sesuai nak kata apa lagi. Dia highlight kata yang mana ni dia rasa bagus semua. Dan cara penyusunan ilmu dia mulakan dengan okey, ni perkataan apa, tu contohnya ayat ni muncul berapa kali dalam Al-Quran. Kataan ni maksudnya apa. Dia bagi saya sangat baguslah. Dia orang-orang awam dia sangat sesuai, sangat menarik. Dia tak bosan dibaca. Ustaz paling suka dia dalam bahasa Malaysia. Lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk memperdalami lah. Yang keduanya, ianya cantik. Bukunya cantik. Tengok sekali berkenan dengan color-color dan sebagainya. Dan juga dia cukup tersusun. Di samping tu, tapi Ustaz berkenan dengan apa yang ada dalam buku tersebut. Ilmunya sangat bernilai, yang sangat mahal lah. Buku ni sangat hebat. Saya boleh nampak lah buku ni sepatutnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Masyarakat lain juga boleh mendapat manfaat daripada buku ni. Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor telah buat satu tugas yang sangat hebat di dalam sejarah umat Islam. Dalam buku ni ada tak antara contoh kegemaran Ustaz yang Ustaz boleh berkongsi dengan kami? Kalau nak kira, semuanya contoh yang sangat baik. Ustaz ambil contoh daripada bab 33, penjelasan daripada perkataan du'ai ataupun du'a'u. Du'ai ditulis dengan di hujung kalimah ini dengan hamzah. Jadi ada hamzah yang tidak bertiang dan ada hamzah yang ada huruf waw di bawahnya. Tapi bila kita baca sama saja. Du'a'u ataupun du'a'u bunyi sama, tulisan berbeza. Bagi doa ada hamzah sahaja, tidak bertiang ataupun tidak ada huruf di bawahnya, dia membawa penjelasan menunjukkan doa orang perseorangan ataupun sekumpulan kecil manusia yang berdoa kepada berhala. Manakala perkataan doa dengan ejaan yang ada hamzahnya di hujung du'a'u yang ada waw di bawah hamzahnya, iaitu doa ataupun permintaan orang-orang yang berada dalam neraka, ataupun jumlah orang yang berada dalam neraka lebih ramai berbanding dengan orang yang berada dalam syurga. Begitulah antara contoh yang menarik dalam buku ni. Okay, saya ingin berkongsi sikit antara contoh yang saya suka. Kadang-kadang dalam Quran kita ada huruf sin kecil kan, sin kecil di atas ataupun sin kecil di bawah. Contohnya seperti yabsutu dan contohnya seperti musaitirun. Kita selalunya diajar kalau sin kecil di atas, kita diafdalkan membaca dengan huruf sin. Kalau huruf sin kecil di bawah, kita diafdalkan dengan membaca huruf sad. Tapi jarang sekali ada ustaz-ustaz nak menerangkan kepada kita kenapa sedemikian. Ada orang kata kalau dah alang-alang afdal baca dengan sedemikian, kenapa tak eja macam tu terus? Satu benda yang menarik yang saya boleh ketengah di sini, perkataan satara yang muncul sebanyak 16 kali dalam Quran sebenarnya tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Jadi kenapa Quran menggunakan perkataan yang tidak dalam kamus dalam bahasa Arab? Untuk mengetahui rahsia itu, saya syorkan pendengar dapatkan buku inilah. Panjang ulasan dia untuk saya bincangkan di sini. Masya-Allah. Okay, contoh kedua yang saya ingin bawa, antara contoh yang tengah hangat di internet sekarang lah. Tengah hangat. Kata-kata yang mutasyabihat lah. Contohnya dikata tangan Allah ataupun kuasa Allah. Buku ini dia cenderung pada mutasyabihat lah. Tangan itu bermaksud kuasa. Tapi itu bukan yang saya nak ketengahkan. Adakah kita tahu perkataan aidin? Perkataan aidin, alif, ya, ya, dal, dieja dengan sangat unik, iaitu terdapat 2 kali huruf ya. Walhal sepatutnya hanya cukup sekali. Perkataan aidin di sini bermaksud kekuatan yang luar biasa, khusus dimiliki Allah. Antara pengajaran yang saya dapat dalam buku ni, saya datang daripada generasi bawah Ustaz Norman Ali Khan, ulama-ulama di internet kan, bila mereka menafsir-nafsirkan kata-kata Al-Quran. Dan saya juga belajar bahasa Arab, sekolah dahulu.
Bahasa Arab saya lebih daripada orang biasa lah, lebih daripada orang awam. Bila saya dapat buku ni, saya ingat senanglah mendalami ilmu bahasa Arab saya dan sebagainya. Tapi bila saya baca, saya sedar bahasa Arab Al-Quran ni terlampau dalam. Betul. Terlampau dalam. In fact, ada beberapa bab dalam buku ni. Dia mengambil pendapat ulama ni, pendapat ulama ni dan memberi sedikit kata dua kata dia. Ditamatkan dengan wallahu a'lam. Menunjukkan bahawa sini perbincangan itu tidak habis sampai dalamnya ilmu Al-Quran ni. Bagi orang yang ingat dia pandai lah kan. Saya rasa sangat insaf lah. Akhir sekali Ustaz, pada siapa Ustaz boleh recommend buku ini? Ustaz syorkan kepada siapa sahaja yang ingin mendalami ilmu Al-Quran. Itu saja, pendek saja. Buku ini juga saya rekomenkan kepada orang yang ingin mendalami ilmu Al-Quran. Juga kepada orang awam, saya rekomen juga pada bulan Ramadan. Selain kita membaca, boleh juga mentadabbur. Dan saya sangat rekomen pada pihak-pihak masjid untuk membeli buku ini. Juga memanggil ustaz-ustaz mana yang ingin mahu menerangkan buku ini dengan lebih mendalam. Saya sangat teringin pergi ke masjid yang membicarakan rahsia tulisan Al-Quran. Saya rasa lebih menarik kalau ada ustaz mengupas dengan lebih lanjut. Kononnya pada anak muda lah kan. Kalau nak baca kitab kuning saya malas. Jadi buku ni saya sangat berminat, sangat menarik dan saya sangat ingin ada guru yang menerangkan buku ini dengan lebih mendalam. Seperti mana yang Cik Radhi beritahu tadi, bahasa Arab memang unik kerana satu kalimahnya akan menjadi maksud yang berbeza. Kerana yang pertama disebabkan oleh nahwu ataupun wazan ataupun tasrif bahasa Arab itu sendiri. Contohnya fa'ala, bila diubah jadi fa'il dah berubah dah nahwu dia. Betul juga dengan apabila diubah menjadi maf'ulun, mafa'ilun dan sebagainya. Contohlah tu, dia akan berubah. Dan yang kedua disebabkan oleh penambahan huruf. Ada tambah waw, ada tambah ya, ada tambah alif. Yang ketiga disebabkan oleh pembuangan huruf. Dia sudah merubah makna dari segi tulisan itu. Baik, yang ini biasa yang kita belajar. Kemudian yang keempat disebabkan oleh pertukaran huruf dari segi tulisan saja. Tukar huruf dari segi tulisan saja. Yang kecil jadi besar ataupun yang besar jadi kecil. Ini agak luar biasa. Dan buku ini membincangkan perkara ini. Jadi buku ni sangat hebatlah. Pengarang memukakan hujah, dalil, pendapat-pendapat ulama berserta dengan contoh-contoh yang cukup tersusun. Maknanya dari segi ilmu, dari segi ilmiah sangat berdisiplin. Yang paling Ustaz suka bahagian rumusan dan penjelasan itulah. Ataupun dalam arti kata lain jawapan. Itu saya terpaksa mengakulah sebab kadang-kadang buku dia bincang panjang. Ada rumusan belakang tu sebagai orang awam kita boleh, that's our takeaway lah. Kita boleh ambil dari situ lah. Okay. Dan satu lagi, rahsia tulisan Al-Quran ini merupakan salah satu ilmu yang perlu ada pada mufassirin. Orang yang nak mentafsirkan Al-Quran. Siapa sajalah yang boleh mentafsir Quran, dia kena ada ilmu ni. Kalau tak ada, sorry. Kalau tak ada, jangan cuba-cuba nak tafsir Quran. Contohnya ulama-ulama silam, Ibnu Kathir, Ibnu Abbas dan sebagainya. Yang dapat title mufassirin. Sedikit penambahan daripada tadi beberapa tahun yang lepas, ada satu orang dari masyarakat Malaysia sendirilah. Dia cuba menafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu sehingga ada mufti dari sekian negeri mengatakan bahawa ajaran ini ajaran sesat. Mungkin kita sebagai orang awam kita kata kenapa, apa salahnya dan sebagainya. Tapi bila saya baca buku ni, bila kita tengok dari segi bahasa Arab dia macam mana, kadang-kadang perkataan tu sebutan dia sama, ro'a, ada ya ataupun tak ada ya, tapi cara sebutan yang sama. Kenapa ada ya, kenapa tidak ada ya? Dalam bahasa Melayu kita dapat menghargai benda itu. So sangat mustahil untuk kita menafsir Quran dalam bahasa lain. Seperti saya kata tadi lah, buku ini menginsafikan saya lah. Dan saya rasa itu yang kita patut belajar jugalah. Kalau kita ada ilmu yang membanggakan kita, itu satu bukan ilmu yang bagus. Tapi kalau kita ada ilmu yang menginsafikan kita, mendekatkan kita dengan Tuhan, itu adalah contoh ilmu yang sangat-sangat bagus. Dan sebab itu saya sangat mengesyorkan buku ini kepada orang ramai membacanya. Betul. Setakat itu saja. Kepada orang-orang yang ingin mendapatkan buku ini, saya akan letakkan link di bawah daripada pihak PTS. Anda boleh beli daripada situ. Dan buku ini sangat-sangat syorkan kepada siapa yang ingin mendalami ilmu Al-Quran ataupun bulan Ramadan yang semakin menghampiri, bukan sekadar membaca Al-Quran dengan banyak, tapi juga mentadabbur Al-Quran sekali. Terima kasih banyak. Okay, to the viewers, thank you for watching. And that's all. Bye. Assalamualaikum.